Okey, kita sambung yang nombor 9, soalan esei. Okey, section B dia ada 2 soalan kan. So pilihlah satu. Dia akan jadi satu form 4, satu form 5. Kalau kamu nak buat dua-dua pun boleh. Dia akan pilih markah yang terbaik. Okey, lagi satu cikgu nak ingatkan yang mana ke tadi? Yang lebih besar, lebih kecil tu kamu jangan buat simbol ni Jangan buat simbol apa? Jangan buat simbol. Simbol apa? Mana ke tadi? Okay, yang cikgu nak kata jangan buat simbol ni simbol lebih besar, lebih kecil tu jangan buat macam ni, simbol macam ni, okey? Walaupun dalam skema jawapan kamu banyak nampak ni banyak simbol apa? Dalam skema juga banyak guna simbol lebih besar, lebih kecil kan. Tapi dia ikut tahun juga ada tahun dia tak nak ikut, dia tak nak terima simbol. So nak pilih jalan selamat jangan buat simbol. Boleh ke? Boleh. Okey, buat bentuk ayat jangan buat simbol. Sebab ada tahun dia tak nak terima simbol. Okey. Okey, jadi kita pergi ke soalan esei. Soalan esei siapa Siti Nazani Okey, dia tanya apakah yang dimasukkan dengan muatan haba tentu. So, nama pun tentu. So, bahan yang telah ditentukan jisim dia iaitu 1 kg. Jadi dalam kamu kena sebutlah 1 kg okey, 1 kg bahan. Lepas tu muatan haba ni inilah tenaga haba. Okey, tenaga haba. Tenaga haba. Jadi cara dia macam mana nak buat ayat dia? Jumlah haba. Ataupun tenaga haba tenaga haba yang diperlukan yang untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Okey, menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Okeylah dapat 1 markah. Ada 1 kg, ada 1 darjah Celsius. Okey. Okey, next. Terangkan kejadian Bayu Darat. Okey, Bayu Darat. Kalau kamu tengok Bayu Darat dia berlaku pada waktu siang ke malam? Respon Bayu Darat. Siang. Ya, Bayu Darat. Bayu Darat ke laut pada waktu malam. Ni bayu apa? Waktu malam kan? Malam-malam. Pada waktu malam. Okey. Sepatutnya kalau waktu malam sejuk tau. Maksudnya pada waktu malam ni disejukkanlah sebab tak ada matahari kan. Patutnya disejukkan. Tapi waktu malam ni air laut ni apa? Udara pada air laut ni panas. Sebab tu lah tak ada orang mandi waktu malam sebab air laut rasa panas sebab udara pada air laut panas. Pelik tak? Patutnya waktu malam dia sejuk kan tapi air laut udara dia panas. Okey, kenapa udara air laut ni panas? Nampak sangatlah muatan haba tentu dia apa? Muatan haba tentu. Ya, muatan haba tentu air laut tinggi. Okey? Tinggi. Maksudnya kan patutnya malam ni disejukkan ni, patutnya dia kena cepat sejuk kan. Sepatutnya dia cepatlah sejuk sebab malam kan. Cepatlah sejuk tapi kat sini dalam ni air laut ni udara dia panas. Maksudnya dia lambat sejuk. So bila dia lambat sejuk jadi muatan haba tentu dia tinggilah. Dia lambat sejuk.
Kau ingat tak muatar haba tentu ni, muatar haba tentu tinggi ni dia boleh jadi dua. Kalau dipanaskan dia akan lambat panas. Kalau disejukkan dia lambat sejuk. Okey. Ni so waktu malam ni sepatutnya disejukkan, tapi waktu malam ni dia panas, maksudnya dia tak sejuk. Maksudnya dia lambat sejuk lah. Okey, lambat sejuk. So dalam kes ni dia lambat sejuk. Sepatutnya dia kejap Hello? Saya tak buat pun, Kak Shima yang buat. Nah, tapi dah suruh Kak Shima buat, dia tahu dia siap lah. Dia dah siap. Tak tengok pun. Okay. Okay, bye-bye. Okey, tadi muatan haba tentu air laut dia tinggi, sebab tu kalau waktu malam patutnya dia sejuk tapi dia tak sejuk, so dia lambat sejuk. Okey, dia lambat sejuk. Okey, yang ni pula, yang darat ni dia punya udara di darat apa? Udara di darat waktu malam dia sejuk dia sejuk. So kat sini dia cepat sejuk lah kiranya. So bila dia cepat sejuk, maksudnya waktu dia disejukkan dia cepat sejuk. Jadi muatan haba tentu dia apa? Rendah. Muatan haba tentu dia rendah. Okey. Muatan haba tentu ni, muatan haba tentu rendah maksudnya kalau dipanaskan dia akan cepat panas. Kalau disejukkan dia cepat sejuk. So dalam kes ni waktu malam dia disejukkan. So bila disejukkan tengok dia cepat sejuk. Nampak sangatlah muatan haba tentu dia rendah. Bila disejukkan dia akan cepat sejuk. Yang air laut ni pula bila disejukkan dia lambat sejuk. So muatan haba tentu dia tinggi. Jadi bila nak bagi jawapan, kita tengok jawapan. Siti Nazani, dia kata air laut mempunyai muatan haba tentu yang tinggi berbanding dengan darat. Okey, betul lah satu markah. Okey, muatan haba tentu dia tinggi. So bila disejukkan dia lambat sejuk. So udara di air laut lambat sejuk. Okey, satu markah. Lepas tu bila lambat sejuk jadi kat permukaan laut udara dia panas udara panas lah. So bila udara panas dia kurang tumpat. Bila dia kurang tumpat dia naik atas, satu markah. Okey. Jadilah kan mana soalan ni? So bila udara dia sini panas, dia kurang tumpat, dia naik atas Dia naik atas. So udara bila udara panas dia naik atas, udara sejuk yang di darat ni dia akan menghala ke laut. Okey? Jadi kat sini jawapannya udara sejuk di atas darat bergerak menghala ke laut. Okey. Boleh dapat satu markah. Okey. Baik, mana jadi? Satu markah. Ataupun kamu nak boleh bagi, dia kan 4 markah kan. Bagilah 5 dan 7 poin kan. Mana yang kena-kena lah. Macam ni, Siti Nazani dia bagi 4 poin macam ni. And then boleh kena dapatlah 4 markah. Okey. Boleh? Faham tak ni? Boleh. Faham. Faham Atau kamu nak jawab lagi satu poin. Bayu darat terhasil Bayu darat. Apa bayu darat terhasil. Pun boleh dapat juga poin satu markah. Okey. Bagi lebih tak apa. Asalkan tengoklah mana yang kena. Okey, next. Berapakah takat lebur bagi X? So tengok graf. Ni dah macam kimia lah kan takat lebur mana takat lebur? Ini So dia apa ni? Dia nak ni lengkung pemanasan bagi pepejal. So yang ni pepejal, yang ni cecair. So pepejal ke cecair mestilah ada peleburan. So yang ni kita takat lebur. Waktu suhu tak berubah ni, suhu yang tak berubah ni, inilah adalah takat lebur iaitu 78 darjah Celsius. Okey. So betul tak 78 darjah Celsius? Okey, betul. Okey, lepas tu ditanya apa pula?
Dia tanya ni. Dia tadi soalan dia. Dia suruh hitungkan muatan haba tentu bahan itu dalam keadaan cecair. Muatan haba tentu apa simbol dia? Muatan haba tentu Q. Q itu C. tenaga haba. C, okey. C. So kamu nak cari C. Jadi tenaga haba yang ada formula yang ada C ni yang ni apa ni, E sama dengan MC theta. Kan? Theta tu maksudnya ada perubahan suhu. Dalam soalan dia tak buat E kan? Dia buat apa? Dia buat Q Samalah Q tu tenaga haba lah. Tapi cikgu suka sebut E. Sebab E senang kan? Energy. E. Okey. So kamu nak cari C, muatan haba tentu. Jadi C sama dengan E bahagi M theta. M kamu dah tahu kan jisim dia. Berapa jisim dia? Siti Nazani jisim dia berapa? 50 gram. 50 gram. So nanti kena tukar kepada kg. Ni kita main dengan unit tenaga kan. Tenaga kan unit dia joule. Bila joule, so formula dalam dia mesti semua kena pakai unit SI Standard International. Okey. Theta. Theta tu perubahan suhu. Kita nak keadaan ni cecair, tengok cecair. Okey, suhu tinggi berapa? 218 darjah Celsius. Suhu rendah dia 78 darjah Celsius. So perubahan suhu dia adalah 218 tu tak 78 berapa? Berapa? 140. 140 darjah Celsius Okey, jadi dah tahu dah jisim, dah tahu perubahan suhu, dah tahu ni energi ni tenaga haba ni berapa tenaga haba ni. Okey, macam nak dapat kat sini kita ada power 0.1 kilowatt kan pemanas ni. So dia akan panaskan cecair selama berapa minit ni? Cecair daripada 3.6 minit ke 48 minit. So nak kira tenaga haba boleh pakai formula P sama dengan E ke T. So nak dapat E sama dengan P darab T. So power 0.1 kilowatt tukar kepada watt berapa? 0.1 kilowatt. 0.1 tukar kepada watt. Macam mana? 100. 100 kan, kamu darat 1000 kan. Darat 1000 kamu akan dapat 100 watt. Ataupun kamu tekan di kalkulator shift kilo. Dapatlah jawapan dia kan. Tekan 0.1, tekan shift, tekan kilo kan. Okey, dapat 100 watt. And then masa mesti pakai apa ni? Kat sini minit. Kena buat apa? Saat. Ya, kena buat saat. Okey, jadi perubahan masa dia daripada 3.6 minit ke 48 minit. Jadi berapa ni? 1.2 minit 1.2 minit tukar kepada saat berapa? 72 saat. 72 saat. So masuk kat sini 72 saat. So kamu akan dapat tenaga haba dia sebanyak 7200. Simbol dia adalah energi. Simbol dia adalah joule. Okay. So nanti kita masukkan dalam formula ni, dah dapatlah tenaga haba energi ni. Itu 7200 joule bahagi dengan jisim. Tadi berapa jisim dia? 50 gram. Tukar ke kg berapa? 2, 3. 0.05 kg Okay. Okay. So 0.05 kg. Perubahan suhu 140 darjah Celsius. Tekan kalkulator dapat berapa? Siti Nazani dapat dia dapat ni 1028.57. Dapat tak? Dapat. Okey. So jawapannya adalah 1028.57. And then mesti ada unit lah ni joule. Ni kg bawah ni atas, kg negatif 1. Darjah Celsius bawah ni atas, darjah Celsius negatif 1. Okey, dapatlah muatan haba tentu.
Okey, settle. Okay, next. Haba pendam. Nama pun haba pendam. So haba pendam maksudnya apa? Ada tak perubahan suhu waktu ni? Kalau dah haba pendam. Dipendam. Tiada perubahan suhu. Dia sebab haba tapi suhu tu tak naik pun. Okey. Tu nama dia haba pendam. So simbol untuk haba pendam adalah apa simbol dia? Siti Nazani. L. Ya, L. Okey, L. So formula apa je yang ada kaitan dengan L? Kat depan ada kan? Kalau kat tengok kat formula depan, kat atas dia bagi kan apa? Apa formula dia? Q sama dengan ML. Q sama dengan ML kan? Ataupun cikgu buat E lah energy senang, tenaga haba. E sama dengan ML. Okay, so kamu nak kena cari L. L sama dengan E per M. Okay, M tu jisim dah tahu dah. Jisim dia jisim yang sama lah, bahan yang sama kan. Bahan yang sama 40 gram. Kalau per pejar dia 40 gram. Tukar ke cecair pun 40 gram. So waktu ni pun 40 gram juga. Dia tak berubah jisim dia. Yang berubah dia punya fizikal dia Okey. Sekarang nak kira tenaga haba yang diserap waktu haba pendam ni. Yang mana satu haba pendam? Yang waktu tiada perubahan suhu. Waktu ni lah. Waktu yang pendam ni, waktu yang dia tiada perubahan suhu ni. Ni pendam nama dia pendam. So kamu nak kena kira tenaga haba yang diserap waktu ni. Suhu tak naik tapi haba diserap. Jadi berapakah haba dia? Nak kira tenaga haba, kita ada power kat sini. 0.1 kilowatt ni power. Sama je pakai formula ni je, okey? So dah dapat E sama dengan P darab T. So power dia 100 watt. Masa. Daripada 1 minit ke 3.6 minit. So berapa? 36 tolak 1 berapa? 2.6 minit kan? Masa yang diambil untuk panaskan waktu haba pendam ni 2.6 minit. Tukar kepada saat. Berapa Siti Nazani tukar kepada saat? 156. Okey, 156 156 saat. So dapat dengan 156 saat. Jadi kamu akan dapat 15600 unit dia joule. Okey, dapatlah tenaga haba dia yang diserap. Dia serap 156,000 joule. 15,000 lah, 15,000 kan? 15,600 joule. Tenaga haba yang diserap waktu ni. Tapi suhu dia tak naik. Sebab tu kita panggil haba dia pendam. Okey, jadi kita masukkan dalam formula. So E tadi adalah 15600 joule. Mesin 0.05 kg. So kamu akan dapat berapa ni? Siti Nazani jawab. Ni, betul ke jawapan ni? 144,000 Iya ke? Tak mana salah? 312,000. Ni bukan 7,200 joule tau. Ini kamu kena kira waktu tenaga haba yang diserap waktu yang pendam yang pendam. So pendam tu yang ini Pendam tu yang waktu tiada perubahan suhu waktu ni lah. Okay. Dah faham ke Siti Nazani? Dah. Dah. Okey. Itu yang dapat 11,600 joule ni bahagi dengan 0.05 kg dapatlah 312,000. Sekarang ni unit dia joule. Ni kg bawah ni atas jadi apa ni? Kg. Kg -1. Okey. Okey, settle. So kat situ jangan careless kalau muatan haba tentu maksudnya ada perubahan suhu Macam ni lah kan suhu dia naik. Okey, ada perubahan suhu.
Tapi kalau haba pendam, suhu dia tak berubah. Waktu ni lah suhu dia tak berubah. Okay, so jangan confuse. Okay, next. Kita pergi ke soalan seterusnya. Apa Siapa? Hamzi Hamzi ke? Sekejap. Okay, Hamzi. Hamzi ada ke dalam ni? Ya ke tak? Hamzi. Tak tu. Okay. So, soalan dia tanya apa dia tengok balik. Dia bagi beg. Ni. Beg simpanan makanan ni. Okey. Dia kata penghantar makanan itu meminta pendapat anda tentang spesifikasi beg yang sesuai untuk membawa makanan dalam keadaan makanan masih kekal panas ketika diterima oleh pelanggan. So make sure ayat ni makanan masih kekal panas ni kamu jangan ulang jangan ulang dalam jawapan. Nanti dia buat apa? Dia reject. Kalau nak buat, kalau kamu boleh je kamu nak bagi tahu maksud yang sama macam ni tapi tukar sikitlah perkataan dia janganlah sebiji tiru. Okey. Jadi kat sini kamu nak yang mana ni? Kita ada size bag. Yang ni bahan dalam bag, bahan luar bag. Yang ni sebenarnya muatan haba tentu bag bukan dia bekas ni silap bag. Okey, kalau size bag mestilah nak yang Hamzi jawab apa? Dia jawab size bag nak besar. Okey, 1 markah. Kenapa nak size bag besar? Dia kata ruang yang besar. Bolehlah. Ataupun boleh apa lagi? Boleh simpan banyak banyak makanan. Okey. Okey. Lepas tu ini pula. So tadi yang ni potong lah kan? Ni potong. Okey, tinggal yang besar. Okey. Bahan dalam beg. Perasan tak? Bahan yang dalam beg tu dia terdiri daripada kepingan aluminium. Okey, kenapa nak ada kepingan aluminium? Kekalkan haba. Kekalkan haba. Sekejap Dia jawab kat sini konduktor haba yang baik. Sebenarnya bukan nak jawab konduktor haba yang baik ni. Ini sebenarnya salah Sebenarnya kepingan aluminium tu dia pemantul haba yang baik. Pemantul haba yang baik. Sebab bila kamu simpan makanan, contohlah ni bekas kan, ni bekas apa simpan makanan. Lepas tu ni beg. Kan kat dalam ni lapisan apa ni? Ni lapisan kamu pasal lah kat dalam lapisan dalam beg tu lapisan aluminium kan. Lapisan aluminium. Kamu buka lah kan beg apa Food Panda tu. Dalam tu lapisan aluminium. Kenapa lapisan aluminium ni? Sebab asalnya kan bekas makanan ni kan panas. Bila panas nanti haba keluar kan, haba keluar. Tapi bila haba keluar nanti kan aluminium ni dia akan pantulkan balik. Macam tu. Ni haba keluar sini dia pantulkan balik. Haba keluar dia pantulkan balik. Haba keluar daripada bekas makanan dia pantul balik. Keluar ni dia pantul balik. So aluminium ni sebenarnya pemantul haba yang baik. Maksud bolehlah makanan dalam bekas tu dia kekal panas. Faham tak? Faham. Okey, so kamu boleh jawab pemantul haba yang baik ataupun tadi jawapan tadi apa kakak? Kekalkan apa? Kekalkan haba. Kekalkan haba. Boleh je. Kamu nak jawab kekalkan haba. Boleh dapat 1 markah. Asalkan kamu tak tiru ayat sebiji macam ni. Apa tadi ayat sebiji je? Asalkan kamu tak buat ayat ni keadaan makanan masih kekal panas. Ni tak boleh. Tapi tadi kamu kata kekal apa tadi yang jawab ni? Kekalkan haba. Boleh. Kekalkan haba boleh. Okey. Macam itulah ya cara nak jawab soalan. Kamu twist-twistkan ni ayat tu. Okey, next. Bahan luar beg plastik.
Yelah kan beg Food Panda kali hijau tu kan bahan beg luar dia beg plastik PVC 1 markah. Dia kata penebak haba yang baik, dia tak ada kaitan dengan penebak haba. Sebenarnya apa? Kenapa? Kalis air. Boleh, kalis air boleh kan hujan-hujan kan. Memanglah yang basah ni yang bawa motor tu dia basah lah, tapi makanan dalam beg tu tak basah sebab kalis air. Okey. Ataupun jawapan lain boleh jawab ni PVC kan, mestilah ringan, okey, ataupun mudah dibawa. Okey. Boleh macam-macam. Okay, make sure bila kamu jawapan nak bagi yang slash ni, make sure yang slash tu semua betul. Kalau misalnya tiba-tiba kat sini kalis air dah betul 1 markah, tiba-tiba kat sini kamu tak buat ringan, kamu buat dia berat, dah salah. Kalau macam tu kan satu betul satu salah, memang dia akan kosong lah. So make sure kalau nak buat slash, pastikan semua slash tu betul. Okay, ataupun tak payah buat slash lah. Okay, next. Lah, patutlah cikgu. Kawan kamu dah betulkan jawapannya. Ni kat mana salah ni? Muatan haba tentu. Apa yang dia salah? Dia letak nombor. Dia letak nombor. Tak boleh letak nombor. Okay. Yang boleh letak nombor tu je. Sudut yang dalam segitiga tu dengan fuse. Selain daripada tu tak boleh letak nombor. So kamu kena bagi tahu jawapan. Nak tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah ni? Muatan haba tentu. Tinggi. Okey. Kamu nak ini okey. Muatan haba tentu dia tinggi. Okey, kena sebutlah tinggi. Okey. Kamu tak boleh sebut macam sederhana Sederhana tak boleh. Sederhana hanya untuk apa? Tajuk apa? Radioaktif. Radioaktif. Radioaktif boleh. Macam sinar beta kan. Kamu pilih sinar beta. Kenapa sinar beta nak pilih sinar beta? Sebab kuasa penembusan dia sederhana. Tu boleh. Tajuk radioaktif kamu nak buat perkataan sederhana boleh. Selain daripada radioaktif tak boleh. Kamu kena bagi sama ada tinggi atau rendah. Okey. Jadi kat sini. Mana tadi? Jadi muatan haba tentu tinggi. Okey. Tinggi. Okey, kenapa nak tinggi? Dia kata lambat panas. Beg lambat panas. Muatan haba tentu beg kan? Beg. Bentuk beg tau. Okeylah ni beg kan? Ni beg. Okey. So, yang panas dalam bekas makanan ni kan? So beg ni yang cikgu buatlah kali hijau kan? Beg Food Panda yang kali hijau tu. Kamu nak ke beg kali hijau yang kat bahagian luar tu panas? Maksudnya Tak nak. Kamu tak nak kan beg tu serap haba daripada makanan kan? Tak nak kan? Tak nak dia panas. So kalau tak nak dia panas, make sure beg yang kali hijau tu, yang tulis Food Panda tu, muatan haba tentu dia tinggi, okey? Bila muatan haba tentu tinggi, maksudnya kan waktu dipanaskan, waktu ni kan makanan ni panas kat dalam ni. So bila dipanaskan dia tak dapat serap nak haba. So dia akan lambat panas. Okey, so tak adalah dia panas, okey? Sebab dia tak serap haba. Dia lambat serap haba. Daripada mana ni? Daripada makanan tu. Okey. Okey. So ni lah. So kamu jawab dia lambat panas. Okey, beg lambat panas ataupun slash dia beg lambat serap haba daripada makanan. So tak adalah dia panas. So kat sini lambat panas. Ni betul. Tiba-tiba kat sini lambat sejuk pula. Dah salah. Macam ni kosong kali ni lambat panas je. Okey. Faham ke maksud cikgu ni? Boleh? Faham. Boleh. Okey. Jadi saya pilih beg S. Okey, 1 markah kerana saiz dia besar, bahan dalam beg kepingan aluminium, bahan luar beg plastik PVC dan muatan haba tentu disebabkan dia buat nilai kat sini kok dah salah kok, cuba bagi kosong. So kena hati-hatilah benda macam ni. Okey. Okey ke? Okey. Okey. Okey, next kita pergi soalan nombor 10.
Ni soalan ni Irfan Hakim. Irfan Hakim ada. Ada tak sini? Irfan Hakim tak ada. Okey. Dia bagi jawapan tu kat sini. Ni. Okey, apakah yang dimasukkan dengan mentol yang berlabel 6 volt 18 watt? Okey. Maksudnya apa ni? Wattan minimum untuk menghidupkan mentol ialah 12 volt dan menghasilkan kuasa sebanyak 18 watt. Ni macam mana dia boleh tahu 12 volt apa? 12 volt dia tiba ni. Bukan 12 volt dan mentol tu kata 6 volt, dia nak 6 volt lah kan, betul tak? Kenapa nak tiba 12 volt? Ni salah ke betul ni? Nah, cikgu. Salah ni. Dan mentol ni berlabel 6 volt. So dia 6 volt je lah. Kenapa nak tiba 12 volt? Okay. So, okay, macam nak explain, kamu cakaplah kat situ mentol menggunakan tenaga elektrik sebanyak apa ni? 18 watt. Power tu maksudnya E per T. Maksudnya 18 watt tu maksudnya tenaga haba energi dia 18 joule per dengan masa 1 saat. So 18 bagi 1 tu jadi 18 joule saat itu 1 ataupun 18 watt. Okay, jadi mentol menggunakan tenaga elektrik sebanyak 18 joule setiap 1 saat. Setiap 1 saat dia gunakan tenaga elektrik sebanyak 18 joule. Okay. Dan apabila disambungkan dengan bekalan voltan berapa volt tu? Dia nak berapa volt tu dia label kat situ. Apabila disambungkan dengan bekalan voltan 6 volt. Macam tu lah ayat dia. Boleh? Faham ke? Boleh. Cikgu tak tahu mana datang 12 volt ni. Kenapa dia 12 volt? Okay, next. Dia kata, okay, sekiranya sebuah mentol yang serupa disambungkan kepada SY, ni sambung. Terangkan apa yang akan berlaku kepada bacaan emitter ni dan bacaan voltmeter. Okay. Nak senang kan? Kamu test lah buat pengiraan. Sebab nak confirm kan. Macam nak confirm ni. Contohlah kita buatlah mentol ni bintangan dia 1 ohm, ni 1 ohm, ni pun 1 ohm. Okay, lepas tu kita buatlah apa ni, kita letaklah emitter kat sini kan. Okay, berapa baca emitter kat sini? Dia mesti nak kena tahu bintangan berkesan dalam ni. Berapa bintangan berkesan? Kat sini litar selari ni. Bila litar selari nak kira bintangan dia macam mana? 1 per 1 ohm tambah 1 per 1 ohm. So dia akan jadi berapa ni? 2 2A sama dengan 1. A sama dengan 0.5. 0.5 ohm. Ni yang bahagian selari. And then tambah pula dengan yang ni. Apa ni yang seCV kat situ. Jadi bintangan berkesan dia 0.5 ohm tambah dengan yang sebelah ni lah. Yang tak selari ni kan. Sama secara seCV kan. 1 ohm. So dia akan jadi 1.5 ohm. So bila 1.5 ohm. Jadi bacaan arus kat sini. I sama dengan V per R. V kamu buatlah contohlah, buatlah kat sini 3 volt contoh. So voltan 3 volt bahagi bintangan berkesan 1.5 ohm. So kamu akan dapat berapa 3 bahagi 1.5. Berapa ni? 2 ampere. Okey, 2 ampere. Okey, 2 ampere. Okey, ni bila kamu letak mentol kat sini. Yelah mentol pada SY ni. So
So arus kat sini akan tunjuk 2 ampere. Okey. Apa ni? Jadi dah less than 1 minit kan cikgu bagi alih baru. Okey, lepas tu buat apa? Okey, macam nak kira yang ni pula. Arus kat sini pula. So apa-apa hal kamu tahu yang ni dia selari, so dia ada voltmeter dia kat sini kan.